你好，我是谭先浩，欢迎收看 Kini TV 快报。乌统今天为政坛投下了一颗震撼弹。乌统主席阿莫扎西傍晚6点宣布，该党撤回对国盟政府以及首相慕尤丁的支持，以体现乌统对国家元首的效忠。Bagi menzahirkan kesetiaan tidak berbelah bagi kepada kebawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka Majlis Tertinggi UMNO sebulat suara bersepakat untuk menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional dan Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin selaku Perdana Menteri. Keempat, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin mesti mengambil tanggungjawab atas kegagalan dan keingkaran kerajaan pimpinan beliau yang menyanggah titah ke bawah duli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri secara terhormat. 此外，阿莫扎西宣布，该党已经收集了乌统国会议员的宣誓书，并且向元首表明，慕尤丁已经失去了多数国会议员的支持。Kelima, surat akuan ahli-ahli parlimen dari UMNO yang mencukupi bagi menzahirkan penarikan sokongan terhadap Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin sebagai Perdana Menteri telah pun saya persembahkan kepada kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sekaligus menunjukkan kepimpinan beliau sudah hilang majoriti dan keabsahan beliau selaku ketua kerajaan dengan ini telah terbatal. 在阿莫扎西做出这项倒幕宣布的前半个小时，三苏安努亚已经率先宣布辞去能源以及天然资源部部长一职。他发文告表示忠于乌统，他感谢首相慕尤丁给他机会担任部长，也感谢乌统当初提名他出任部长。 我国政局最近高潮迭起，想要跟进最新的消息，您可以收看 Kini TV， 又或是付费订阅当今大马。作为一个免费平台 ，Kini TV 的收入向来只依靠流量。如果你希望我们继续把内容做好，为你监督政府，欢迎你按说明栏里面的链接捐款支持我们，让我们有更大的力量继续做好独立媒体的角色。 接着我们要看到的就是，在乌统召开这场最高理事会会议之前，慕尤丁就宣布了，政府将会在9月的国会会议当中提呈动议、辩论以及废除紧急法令。但是，行动党资深领袖林吉祥认为，慕尤丁的这个宣布意味着他不会辞去相位，也不会牺牲内阁成员。 撤除紧急条例闹得满城风雨之后，慕尤丁今天发布文告承认，内阁在7月23号劝告国家元首废除紧急条例，但是这个流程却没法完成。慕尤丁还辩称，由于紧急状态在8月1号的时候就已经自动解除，因此由国家元首来废除紧急条例一事也就不再存在。 慕尤丁发出文告之后，林吉祥接着发文告追击。首相这篇简短文告的言下之意就是，慕尤丁本人不会辞职，也不会牺牲他的内阁成员。林吉祥还说，慕尤丁将用尽一切方法，全力阻止他人推翻慕尤丁的后门不民主和非法政权。7月26号，掌管法律事务的首相署部长达基尤丁在国会抛出震撼弹，宣称内阁在7月21号的时候就已经议决废除所有的紧急条例。此后，国盟政府一直深陷违反宪法的风波，元首公开点名达基尤丁误导国会，在野党也为此敦促首相慕尤丁和内阁成员为背叛元首之罪集体引咎辞职。 行动党怡保东区国会议员黄家和点出，慕尤丁从召开国会特别会议、撤销紧急条例到展延国会，在每一个环节当中都已经设计好，就是坚持不要国会有投票环节，因为他深知自己已经失去了多数支持，因为他知道。 没有了乌统的这个支持的时候，慕尤丁政府今天只有77个国会议员的这个支持，就算他有大部分乌统议员的这个支持，只要有超过6个的这个乌统议员宣布不要支持
慕尤丁的这个政权的这个时候，慕尤丁的这个政权就会因为少过下半数而倒台。民进党主席沙菲义建议国家元首谕令慕尤丁接受国会检验，看看慕尤丁是否还掌握着国会的多数支持。沙菲义接受当今大马和 Kini TV 专访时说，由于议长压制不信任动议，导致人们很难通过国会换政府，如今只有寄望元首来解套。Di parlimen tak boleh lakukan, nak adakan pun supaya undi tak percaya, tak boleh dilakukan, nak adakan pun siapa yang nak jadi calon, tak boleh dilakukan. Oleh kerana persidangan tidak membolehkan, oleh kerana speaker tak menggalakkan agenda itu dibentangkan. Jadi macam mana kita nak tahu? Ya, selagi tidak ada agenda ini diterima, hanya cara dia bila mana Tuanku Agong menyatakan bahawa ada buktinya nyata, maka dia boleh melaksanakannya. Siapa yang ada untuk contohnya majority。沙菲义补充，统治者介入要求领袖在议会证明自己掌握足够支持的情况早有先例，例如2009年霹雳宪政危机，霹雳苏丹当时召见了州议员，然后认定民联州务大臣尼扎不再获得多数支持。在英国，特丽莎梅和约翰逊都没有掌握国会明显的多数支持，英女王伊丽莎白最后介入，要国会做出决定。Good Morning G-Share 完整植物性营养饮品，全方位营养健康饮料，有助于提高免疫力，降低患病的风险，并增强骨骼和体力。它适合乳糖不耐症的人饮用。根据本地大学的研究显示，超过90%的大马人患有乳糖不耐症。乳糖不耐症可引起腹胀和腹泻。Good Morning G-Share 完整植物性营养饮品，全方位营养健康饮料，有助于提高免疫力，降低患病的风险，并增强骨骼和体力。有了健康的体魄，才能享受晚年，与家人共享天伦之乐。我已经52岁了，依然保持精力充沛、强壮健康。Good Morning G-Share 伴我度过美丽健康人生。政府昨天出动警察阻止议员进入国会，行动党居然代议士黄舒淇直言，这是非常荒谬的举动，因为国会议员到国会履行职责是理所当然的。国会议员要去国会，却被阻拦。从政治的角度看，我会说国盟政府犯下了一个非常低级、愚蠢的错误。为什么呢？因为如果国盟政府够聪明的话，他今天不应该阻拦任何的国会议员进入国会大厦的范围内。我国今天新增17105宗确诊冠病病例，新增病例连续22天破万。雪隆区新增个案超过8000宗，当中雪兰莪新增5836宗，吉隆坡2309宗。另外还有3个州属的新增病例破千，分别是柔佛1275宗，吉打1036宗，沙巴1010宗。霹雳新增个案为967宗，吉兰丹915宗，森美兰816宗，槟城798宗，彭亨628宗。活跃病例今天突破了20万宗，而且再有195人死亡。行动党国会议员潘检伟认为，由于冠病病毒已经渗透到每一个角落，所以政府已经无法透过封锁政策来对抗疫情。政府要做的是在封锁的同时展开大规模的检测，而不是坐等封锁之后的防疫结果。他感叹诺西山只有一招抗疫的方法。Sebelum ni dia telah pun mendapat satu pengiktirafan daripada rakyat yang cukup baik sebab kawalan terhadap COVID yang nampaknya berjaya pada MCO yang pertama. Ya. Okay, pada MCO yang pertama. Ya. Tapi apa yang terjadi selepas MCO yang pertama ialah kita mendapati bahawa strategi beliau mengatasi COVID adalah satu dan satu saja. Lockdown. Lockdown ni sebenarnya bila penularan sudah mencecah satu tahap yang tertentu, lockdown tak akan menjadi efektif lagi. Seperti sekarang lah. 潘检伟也认为，我国疫情已经非常的严峻，人民再怎么批评政府都于事无补。接下来的重点是要借着加快打疫苗来开放低风险行业，因为人民已经不能再封锁下去。潘检伟在行动党万达镇州议员加玛利亚的面子书直播中强调，政府过去以关键领域和非关键领域的2分法来评断哪些企业可以运作，但现在是时候抛弃这个标准。潘检伟建议，政府未来以高风险和低风险或评估风险级别的方法来决定哪一些企业可以开放，以及制定复工的防疫标准作业程序。So you tutup yang risiko rendah,
you buka yang risiko tinggi. So sepatutnya you berikan yang berisiko rendah walaupun tidak berkeperluan, jalan saja sebab kehidupan mereka tidak boleh terjejas. Sudah 2-3 bulan mereka tak boleh buka kedai. 防地部部长祖莱达直言，国家元首公开针对撤销紧急条例一事发声明的举动并不妥当。他认为元首大可在发声明之前，先和内阁进行对话，厘清个中的缘由。 祖莱达昨晚接受阿瓦尼采访时表示，他认为国盟在处理废除紧急条例上光明磊落，并无不妥。祖莱达说，在我国君主立宪制底下，元首本来就不该公开发表声明，这是不妥当的。更何况元首在国盟内阁会议前1个星期已经召见了首相慕尤丁。祖莱达并不认为任何法律都需要王室的同意。他强调，元首必须根据内阁的建议采取行动。如果元首针对部分课题需要更多解释，内阁大可以再进行阐述和修改。 祖莱达也声援首相署法律事务部长达基尤丁，他认为达基尤丁并没有误导国会，因为达基尤丁只是说内阁决定了在21号撤销紧急条例，达基尤丁在国会宣布内阁的决定并没有什么问题。好的，非常感谢您收看 Kenny TV 快报，我是谭信浩，我们再会。